اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما اللهم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan membicarakan tajuk Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'asarah, iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan transaksi harta kewangan. Jadi kitab yang berada di tangan saya ini kita ambil daripada kompilasi Irsyad Al-Fatwa oleh yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi kita tengok apa Datuk Mufti bincang pasal hukum hakam muamalat yang ditanyakan kepada beliau. Muamalat ataupun hukum hakam harta ni tuan-tuan, satu benda yang perlu kita concern sebab dia ada kaitan dengan perjalanan seluruh kehidupan kita di atas dunia satu, dan bila kita mati dia tak habis kan. Dia akan sambung di padang mahsyar, dan antara salah satu soalan di padang mahsyar nanti Allah akan tanya kan, an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, berkaitan dengan hartanya, dari mana ambil harta itu dan ke mana dibelanjakan. Jadi sebab itulah kita kena faham tajuk pengurusan harta dalam Islam. Dan atas dunia ni pun, kalau zaman Saidina Umar Al-Khattab, Saidina Umar letak satu syarat kepada peniaga-peniaga. Kalau kita hari ni lesen perniagaan, SSM dan sebagainya. Jadi Saidina Umar letak syarat apa? Dia kata la yadkhulu fi suqina hadha man la yatafaqqah fi al-muamalat. Jangan masuk dalam pasaran kami siapa yang tidak ada kefahaman fiqh muamalat. Fiqh berkaitan dengan harta ni. Jadi itu pentingnya kita mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum hakam muamalat ini. Sebab di atas dunia pun kita perlu bertanggungjawab terhadap sumber-sumber yang diperolehi dan ke mana dibelanjakan. Dan di akhirat nanti pun dia akan ditanyakan balik kan, macam mana mendapatkan semua itu. Soalan pertama yang ditanyakan kepada Sahibus Samahah Mufti itu berkaitan apakah hukum syarikat yang bercampur. Jadi syarikat ni sama ada dia holding ataupun dia parent company ataupun dia group. So di bawah satu syarikat ini bercampur-campur. Ada transaction yang halal, ada bisnes yang haram kan. Kemudian mungkin yang halalnya banyak, yang haramnya sikit kan. Ada apa hukum? Apa hukum dia? Boleh ke tak boleh kan? Untuk cakap mudah, bolehlah kita nak cakap. Apa pasal nak cari yang halal juga haram. Haram ada, halal ada. Kita cari yang halal semualah kan. Itu dari sudut percakapan. Tapi dari sudut praktisnya dia tak macam tu kan. Kita tengok MyBank Group sebagai contoh, RHB Group sebagai contoh. Dalam tu ada yang Islamik, ada yang komersial kan. Kita tengok 7-Eleven sebagai contoh kan. Dalam tu kebanyakan barang adalah halal, tapi ada juga yang jual arak kan. Kita tengok pasar raya Tesco sebagai contoh kan. Dalam tu semua barang halal, tapi ada juga jual khinzir dan arak kan.
Kita tengok perniagaan hotel bagi contoh. Kan? Hotel ni accommodation untuk orang tidur. Tapi dalam tu ada juga minibar, kan? Ada unisex salon, kan? Ada spa, kan? Jadi bukan mudah untuk transaksi harian ini kita nak cari 100% yang halal. Kan? Dia mesti ada campur-campur sikit, kan? So if you want to avoid from this business, apa akan berlaku terhadap orang Islam? Orang Islam akan ketinggalan. Kan? Sebab non-Muslim akan ambil bisnes ni. Jadi kalau orang Islam nak masuk, kena ada syariah guideline pula. Kan? Jadi mufti wilayah dia bincang tajuk ni. Kan? Jadi soalan asal tadi dia kata apa? Apakah hukum syarikat bercampur? Kan? Jadi syarikat bercampur bermaksud aktiviti utama syarikat adalah terdiri daripada aktiviti yang dibenarkan syarak. Kan? Jadi the main business activity are comply with syariah. Kan? Namun terdapat aktiviti sampingan yang haram dan ratio je kecil je. Bagi syarikat bercampur, Majlis Perunding Syariah MPS ni biasa bank negara lah, kan? Mempertimbangkan beberapa kriteria sebelum memasukkannya dalam senarai sekuriti yang diluluskan syariah. Kan di bursa saham ada board utama, board kedua, kan? Jadi bila nak dilistkan under syariah securities, dia kena buat filtering proses dulu, kan? So filtering proses tu apa kriteria dia, apa benchmark dia yang melayakkan dia untuk dilistkan dalam listing yang halal. Jadi antaranya dia kata ada 3 kriteria. Yang pertama, ini isu syarikat bercampur. Ada halal banyak, haram sikit. Boleh tak boleh? Kan, nak beli saham contoh. Ataupun kita nak letak saham dalam bentuk cash. Kan? Jadi kriteria pertama dia kata apa? Aktiviti utama syarikat mestilah bukan aktiviti yang bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana yang telah digariskan oleh 4 kriteria utama. Itu telah diterangkan sebelum ini, manakala unsur haram adalah amat kecil berbanding dengan aktiviti utamanya. Jadi first kriteria untuk kita nak join syarikat tu, untuk buat bisnes, dia kata biarlah aktiviti utama itu make sure benda tu halal. Cuma kalau ada kecil-kecil tu, itu kita discuss balik sudut syariah macam mana, kan? Jadi itu satu. Contohlah aktiviti utama halal apa? Aktiviti perhotelan, kan? Hotel bajet sebagai contoh, dia halal. Tapi dalam hotel tu nanti dia akan ada minibar ataupun unisex salon tu. So situ ada haram sikit, kan? Jadi itu dah memenuhi kriteria yang diharuskan. Nombor 2, pandangan masyarakat umum tentang imej syarikat berkenaan mestilah baik, kan? Ini imej syarikat ataupun goodwill kepada syarikat tu. So kalau kita nak buat investment ataupun kita nak masukkan modal kita kena tengok company tu mestilah company yang ada reputasi yang baik, kan? Contoh kita nak invest dalam company yang dia ni produce kondom, dia produce benda-benda yang kita tengok tak boleh lah. Sebagai contoh genting. Bila sebut genting ni, dia bukan semua kasino, kan? Dia ada genting yang roller coaster tu, kan? Jadi roller coaster apa syariat kata? Harus mainan budak-budak, kan? Jadi tapi oleh kerana nama genting tu dah nama buruk, jadi kebanyakan bank Islam dia tak terima apa-apa financing yang di apply daripada company ni, kan? Dia bukan isu bisnes yang haram, sebab roller coaster tak haram, kan? Dia isu dia image genting tu, kan? Yang ketiga, kriteria yang ketiga, aktiviti utama syarikat mempunyai kepentingan dan maslahah kepada umat Islam dan negara, manakala unsur haram yang kecil melibatkan perkara umum balwa, uruf
dan hak masyarakat bukan Islam yang diperakui oleh Islam. Yang ketiga, dia letak kriteria syarikat yang kita nak inject our capital ni, dia mestilah aktiviti utama halal tapi sikit je ada haram. Nombor dua, dia ada maslahah untuk orang Islam. Dan nombor tiga, benda ni berlaku, benda yang haram ini, nama dia umum balwa. Umum balwa ni, benda ni haram tapi sangat susah untuk dielakkan. Benda haram tapi susah untuk dielakkan. Dan sebagai contoh, kalau tuan-tuan ada masa lebih, boleh set up satu company untuk entertainment. Dan jadi entertainment ni tuan-tuan sewakan audio system, mikrofonnya kan. Jadi of course mesti ada satu permintaan untuk sewa daripada tuan-tuan, tapi untuk buat maksiat, untuk karaoke, campur lelaki perempuan, untuk buat pesta kan. Tapi kebanyakan penggunaan lain untuk majlis wedding biasa, untuk majlis musabaqah Quran. Jadi kalau kita listkan 10 program tu, 8 program elok, 2 program tak elok kan. Tapi boleh tak elok benda tu? Jadi kalau susah nak elok, dia panggil umum balwa. Umum balwa ni benda salah tapi tersebar dalam masyarakat dan susah nak elok kan. Setengah ulama dia sebut umum balwa ni contohnya bersalaman lelaki dan perempuan kan. Sebab susah nak elok dia kata kan. Dan bersalam tu kalau kita pakai mazhab yang tak boleh lah. Mazhab ajnabi kan, ajnabi bersalam dengan seorang lelaki dengan wanita ajnabi tidak diharuskan syarak kan. Tapi dalam certain occasion memang tak boleh nak elok kan. Dia ulur spontan je kan. Jadi terpaksa. Waktu terpaksa itu dia panggil umum balwa kan. Umum balwa ni definisi dia benda yang salah tapi susah untuk dielakkan kan. Dan kita tak recognize benda ni sebagai betul kan. Itu penting. Sebab setengah orang bila sentiasa dibuat, akhirnya dia kata tak apa betul. Sebagai apa? Sebagai benda yang mudah. Football player main bola pakai seluar pendek. Salah kan. Tapi setiap hari kita tengok orang main bola pakai seluar pendek, kita tak boleh kata betul kan. Kalau kita nak pergi mandi kat kolam, kat swimming pool dia tulis, oh this is a guideline if you want to use this swimming pool. So kita tak boleh pakai luar panjang contoh kan. So setiap hari kita tengok pakai luar pendek, so benda tu salah kan. Kita tak boleh kata benda tu betul. Cuma syariat kata oh benda ni susah sangat nak elok. Jadi itu 3 syarat tadi untuk kita nak faham percampuran syarikat ni setakat mana yang dibolehkan. Dan juga isu umum balwa ini isu riba kan. Riba kat mana-mana hari ini sangat susah untuk dielakkan kan. Sedikit pun dia akan terkena juga kan. Contoh kita beli kereta, pakai yang bank Islam dah, hire purchase kan. Tapi part insurans tu first year second year mungkin bank Islam dia enforce suruh ambil takaful. Tapi once dapat kat kita, tengok tukar balik daripada takaful kepada conventional insurance kan. Jadi cara hire purchase Islamik tu dah betul cara beli kereta. Tapi cara ambil insurans tu ada melibatkan yang syariah tak comply kan, non syariah compliant. Jadi itu maksud benda yang susah dielokkan tapi tersebar dalam masyarakat. Persoalan wujudnya aktiviti haram dalam syarikat bukanlah suatu perkara yang baru. Malah ia pernah dibincangkan oleh ulama semasa misalnya Al-Khayyat. Beliau memberi contoh dalam soal riba. Jadi terdapat syarikat yang membuat akad riba dalam urusan perdagangan yang dilakukan oleh pihak pengurusan syarikat. Jadi tindakan ini merupakan tindakan berasingan daripada aktiviti utama syarikat. Jadi dengan itu dosa ditanggung oleh pihak pengurusan kerana ia tidak termasuk
dalam aktiviti utama syarikat. Kan? Namun, jika aktiviti utama syarikat adalah aktiviti haram seperti perkhidmatan kewangan, riba, judi, pembuatan arak, maka tiada keraguan lagi mengenai hukum haram syarikat tersebut. Kan? Jadi tuan kitab kata apa? Kalau aktiviti utama company itu halal, tiba-tiba ada sikit yang haram, contohlah Petronas, halal ke haram? Laju jawab. What is the main activities of Petronas? How does Petronas generate income? Through oil and gas? Income lah, kan? Cuma ada tak Treasury buat transaction yang melibatkan haram? Treasury buat transaction melibatkan riba. Ada tak? Jadi kalau ada, ataupun intercompany, dipanggil soft loan kan, intercompany loan, ada tak? Kalau ada pun, kita masih tengok pada the general activities of Petronas adalah halal, sebab jual beli minyak kan, jual beli gas kan, jadi dikira halal. Cuma yang sampingan itu, yang terpaksa buat forex yang haram, terpaksa ambil security ataupun diinvestkan, even overnight price pun, overnight transaction di mana market yang haram, itu dikira sampingan kan. By right management kena fikirlah macam mana nak usaha kena parking di tempat yang lebih banyak halal kan. Cuma the general activities dikira halal, maka dia dibolehkan. Itu yang spesifik transaction, yang tempat yang riba tadi dikira macam mana? Jadi tuan kitab bagi tahu, dia kata dengan itu dosa ditanggung oleh pihak pengurusan kerana ia tidak termasuk dalam aktiviti utama syarikat. Jadi tuan-tuan boleh tukar department lah lepas ni. Tukar department je lebih selamat. Tukar pergi offshore, tak ada transaction. Orang Petco, orang Treasury, orang Finance, orang FS2. Yang kena tengoklah masa entertainment tu, masa our guest datang daripada Jepun, dia nak pergi entertainment sikit kan. Masalahnya entertainment ada arak kan, ada ni. So siapa kena bayar? Kalau arak clear, dalam hadis clear, wasyaribaha wasaqaiha kan. Ada 10 golongan tu. Hak minum Allah laknat, hak tukang tuang dan cawan tu Allah laknat kan. Yang tukang wasyahidaha, yang tukang menyaksikan, yang tukang bayar, staff kita lah bayar. Staff kita bayar, takkan gas bayar sendiri kan. Jadi tuan-tuan banyak-banyak solat hajat, lepas tu tukar department lain kan. PDC tu sikit bagi tukar cepat kan. Sebab apa? Sebab itu dia direct involvement with the haram activities kan. Sedangkan tempat lain ada lagi yang halal kan. Jadi tuan kita kata apa? Dengan itu dosa ditanggung oleh pihak pengurusan kerana ia tidak termasuk dalam aktiviti utama syarikat. Aktiviti utama syarikat apa tu? Jual minyak, cari gas kan. Ke aktiviti utama pun dah tak comply. Aktiviti utama ni apa yang kita generate income daripada apa? Kalau daripada petrol, so petrol tu halal ke tak halal? Petrol halal tak halal? Halal tak? Petrol terjadi dari apa? Fosil. Fosil dari apa? Daripada dinosaur. Dinosaur sembelih tak? Masalah itu. Dia panggil taghayyurul apa tu, istihalah dah berlaku kan. Kemudian dia kata perkara yang menjadi persoalan adalah apabila aktiviti utama sesebuah syarikat diharuskan
tapi pada masa yang sama terdapat aktiviti yang haram. Sebagai contoh, syarikat besar dengan aktiviti utamanya pengeluaran barang industri, tapi mempunyai sebuah anak syarikat yang menjalankan aktiviti riba. Jadi aktiviti tersebut bersifat dalaman, iaitu memberikan pinjaman sesama anak syarikat dan syarikat induk bagi aktiviti syarikat mereka. Kan? Apa contoh? Kita ambil ion kredit. Ion ni dia ada pasar raya dia. Kan? Tapi yang bahagian ion kredit itu, yang tu masalah sikit. Pasal dia buat pinjaman riba. Orang beli motor, beli kenderaan, bayar secara riba. Cuma ion yang hypermarket tu, yang tu okey. Kan? Jadi yang tu pun samalah kes dia. Dia bercampur. Kan? Contoh aktiviti syarikat bercampur yang lain pula adalah seperti sebuah syarikat besar dengan aktiviti utama pembangunan hartanah, tetapi mempunyai anak syarikat yang terlibat menjalankan operasi hotel atau pusat peranginan yang turut menjual arak dalam premis tersebut. Jadi bagaimanakah status syarikat tersebut? Jadi yang utama yang lebih besar tidak diambil kira oleh Islam untuk membenarkan umat Islam melabur dalam syarikat mereka. Ini soalan dia. Sedangkan aktiviti halal tersebut memberi faedah lebih besar dari kepada orang ramai berbanding dengan aktiviti haram. Cuma jawapannya di sini, kalaulah di peringkat untuk beli untuk beli saham, kita hari ini dah mudah sebab Security Commission dah buat kerja dia. Dia dah listkan mana saham yang halal, dia tulis S syariah. Kan? Mana saham yang haram, dia tak tulis lah. So beli yang tu je. Kan? Dan setiap tahun dia buat 2 kali review. Kan? Bulan Mei sekali, bulan November sekali. Kan? So lepas bulan Mei, kalau syarikat tu dah berubah dari halal kepada haram, waktu tu kita kena jual lah. Kan? Tak boleh pegang. Kan? Kalau pegang kita salah. Adapun kita ni setengah-setengah sahabat-sahabat kita ni ada duit lebih, dia nak buat bisnes, kena perhatikan bisnes tu dia nak letak kat mana modal dia. Kan? Kalaulah syarikat tu banyak yang haram, maka tak boleh. Kalau syarikat tu sikit je yang haram, sebagai contoh apa? Dia ambil branch kan, branch 7-Eleven sebagai contoh. Siapa banyak duit boleh buat bisnes dekat 7-Eleven. Kan? Tapi kena letak modal lah. Cuma dalam 7-Eleven tu, dia ada jual arak. Betul? Dia bukan semua 95% halal, tapi ada arak juga. Kan? So macam mana nak buat? So kalau dia boleh kau team dengan syarikat 7-Eleven tu, dia kata boleh tak saya nak excludekan alkohol ni daripada jual kat branch yang saya jaga ni. Kalau dia setuju, terbaik. Tapi kalau tak setuju pun, dia boleh buat cleansing lepas tu. Kan? So dia itemizekan balik berapa bahagian untung yang haram ni. So yang haram tu dia tak boleh pakai. Kan? Dia kena keluarkan daripada income dia. Sebab khilafnya adalah dia kata bukan semua benda yang haram diharamkan di sisi non-Muslim. Jadi non-Muslim boleh pakai benda yang haram dan tidak untuk kita. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menyebut, wa in ghalabal halal bi an ikhtalata dirhamun haramun bi alfi dirham halalin jazat muamalah. Dia kata sekiranya ni Syekh Izz bin Abdul Salam dia kata kalaulah banyaknya haram, banyaknya yang halal, dia bagi contoh, kalau ada 1000 dirham yang halal bercampur dengan 1 dirham yang haram. 1000 dirham halal campur 1 dirham yang haram, maka ghulibal halal mendominasi dalam bisnes tadi, maka dibolehkan. Tapi bila boleh untung betul, kena bersihkan yang bahagian 1 dirham tadi, 1 dirham yang haram tadi. Imam Al-Kasani juga menyebut kullu syai'in afsadahu haram wal ghalibu alaihi al-halal
fala ba'sa bi bai'ihi. Setiap perkara yang dirosakkan oleh perkara yang haram, namun sekiranya perkara yang halal itu banyak, maka harus untuk berjual beli dengannya. Imam Abdul Salam dengan Imam Al-Kasani dia bagi kaedah pada kita untuk kita boleh resolve issue, kan? Mana kalau kita berhadapan dengan situasi tadi, so kita tengok kalau majoriti halal, ada sikit je yang haram, maka la ba'sa bih, bolehlah, boleh dimaafkan itu, kan? Provided kita kena clearkan yang part yang haram tadi, kan? Tak boleh, we cannot recognize as our income. Berdasarkan sejarah perundangan Islam, terdapat banyak hukum yang telah berubah kerana berlaku perubahan masa, tempat dan suasana. Dengan itu, perundangan Islam telah menyatakan satu kaedah fiqh. La yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman. Tidak dinafikan perubahan hukum disebabkan perubahan masa. Ini flexibility of syariah. Maksudnya hukum dalam Islam ni dia taklah haram memanjang, kan? Dia ada mula-mula haram, lama-lama dia jadi halal balik, kan? Dulu isu ASB sebagai contoh, kan? Kan khilaf Majlis Fatwa Kebangsaan dengan Majlis Fatwa Selangor sebagai contoh, kan? Mufti Perak sebagai contoh kata halal, yang Kebangsaan kata haram. Majlis Penasihat Syariah Security Commission kata haram ASB, kan? Tapi itu waktu tu. Tapi bila sampai ke tahun 2018 ni, mungkin kalau dia review balik, dah berapa persen dah yang haram tadi, yang di-invest di Maybank Group, berapa persen dah. So kalau dah berkurangan, maka hukum dia bertukar jadi halal balik, kan? Itu masuk berubah zaman, maka berubah hukum. Jadi tak pelik lah lepas ni kalau kata ASB halal pula. Dulu haram, sekarang halal. Dia bukan isu bermain-main dengan hukum, bukan. Dia isu sebab the nature has been changed, kan? Dah bertukar status dia, kan? Majlis Perunding Syariah dalam mesyuarat kedua 21 Oktober 96 membincangkan status syarikat yang bercampur aktiviti haram dan halal. Maka penasihat syariah telah memutuskan bahawa syarikat bercampur yang elemennya haramnya sedikit dan tidak melebihi ukur rujuk yang telah ditetapkan oleh Majlis Penasihat Syariah boleh dimasukkan dalam list security tadi. Jadi ringkasnya dalam soalan pertama ni, macam mana kita nak tengok boleh ke tak boleh kalau syarikat bercampur. Kita tengok kalau majoriti bisnes modal adalah halal, maka kita boleh masuk, kan? Walaupun ada sedikit yang haram, cuma sedikit yang haram itu kena buat pembersihan, kan? Soalan kedua, apakah hukum menerima interest atau faedah dari bank atas simpanannya? Soalan kedua ni orang tanya pada Datuk Mufti berkaitan dengan menerima riba, kan? Interest. Interest ni boleh berlaku sama ada melalui intermediary bank ataupun kita buat sendiri, kan? Kalau di bank kita letak di saving account, letak 1,000, setahun tak pergi ambil, nanti pergi ambil 1,000 plus sikit-sikit, kan? So plus itu dikira interest, dikira riba, kan? Ataupun kita letak di fixed deposit account, itu sama juga dia akan berlaku riba, kan? Jadi boleh tak nak ambil, kan? Ulama di Eropah dia bincang, itu masa perang Bosnia Herzegovina tu, kan, tahun 1994 ke berapa dulu, tahun 1990-an. Jadi masyarakat dunia bagi derma, berjuta dapat. Cuma duit juta tu sebelum diberi pada orang Bosnia, dia letak dalam bank dulu. Kebetulan bank yang ada bank konvensional, kan? Jadi bila letak di bank konvensional, dia letak 1 juta, nanti pergi ambil 1 juta plus tu riba lah, kan? Jadi ulama dia
Dia haruskan sekejap sebab dia kata tak ada tempat nak letak, kan. Tapi kita di Malaysia dah tak boleh dah, kan. Tuan-tuan semua kena tukar kepada akaun Islami, kan. Mana yang tak ada akaun Islami kena buka, kan. Lepas solat nanti kena buka terus, kan. Sebab dah tak ada option untuk letak di tempat yang riba, kan. Jadi soalan kepada jawapan apa hukum menerima interest atau faedah dari bank atas simpanannya. Jadi jawapan yang pertama, dia kata, dia datangkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 278. Jadi ayat ini ayat larangan riba, kan? Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu akan Allah, kan? Sebab apa Allah seru dulu wahai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Sebab perihal kewangan ni benda yang dalam poket kita, benda yang dalam akaun kita. Kalau kita ada perasaan takut, maka kita takkan buat, kan? Takutlah kamu akan Allah, wadaru ma baqiya minar riba, dan kamu tinggallah apa-apa yang berbaki daripada transaksi riba ini, kan? In kuntum mu'minin, sekiranya kamu ni betul-betul orang yang beriman, tinggal transaksi yang riba ni, walaupun nampak untung, tinggal. Kalau kamu tak tinggal, apa yang berlaku? Fa in lam taf'alu, kalau kamu tak buat, iaitu meninggalkan transaksi riba ini, fa'dham biharbin minallah, sebenarnya kamu telah mengizinkan pengisytiharan perang daripada Allah terhadap kamu. Ini sangat-sangat keras warning Allah. Itu Allah kata apa? Kalau kamu berterusan dengan transaksi riba ini, selepas kamu diberitahu haramnya riba, tapi kamu buat juga, kamu tak transfer juga ke akaun yang halal, maka sebenarnya Allah telah mengisytiharkan perang terhadap kamu. Wa rasulih, Allah dan Rasul berperang, isytihar perang terhadap kamu. Wa in tubtum, sekiranya kamu dah buat, kamu dah tinggal dan kamu bertaubat, kan? Falakum ru'usu amwalikum, kamu boleh ambil balik modal asal. Modal asal boleh ambil, yang interest tadi kena clearkan. La tadhlimuna wa la tudhlamun, dan walaupun yang profit generated from riba ini tak boleh ambil, tapi Allah kata apa? La tadhlimuna wa la tudhlamun, sebenarnya tak ada orang pun menzalimi kamu dan kami tak zalimi kamu, kan? Kamu tak zalim orang, orang tak zalim kamu. Macam mana orang yang beri riba dia zalim orang? Sebab dia beri pinjam. Bila beri pinjam ni dia wajib bayar. Kalau bagi satu, bayar satu, kan? Tiba-tiba on top of bagi satu dapat satu, dia bagi satu dapat 1.5, kan? Jadi di situ berlaku kezaliman, kan? Wa in kana dhu usratin, dan sekiranya orang yang kamu pinjamkan duit tadi adalah orang yang usrah, orang yang susah, kan? Kamu dah beri pinjam tapi dia tak boleh bayar, kan? Bayar sebab susah betul lah, bukan dia nak lari. Apa yang kita kena buat? Sebolehnya fanadhiratun ila maisarah, kamu tunggulah sikit lagi, bagilah tempoh sikit lagi sehingga Allah memudahkan urusannya, kan? Kalau kita bagi pinjam duit ke orang, nombor satu, tak boleh ambil lebih lah, kan? Bagi 1,000 ambil 1,000. Nombor dua, kalau tarikh kita minta tu dia tak boleh bayar, Al-Quran ajar kita, dia kata fanadhiratun ila maisarah,
kamu berilah peluang sikit lagi dari sudut masa untuk dia ada kelapangan kewangan untuk dibayar balik, kan? Cuma dia dua-dua pihak kena main peranan. Tukang pinjam duit ni pun masa ambil duit itu, Nabi kata siapa yang pinjam duit orang, hutang duit orang, dalam mindset dia waktu ambil tu dia dah ada tak nak bayar, maka Allah akan susahkan dia untuk bayar, kan? Sebab tu susah nak bayar hutang. Sebab masa ambil tu dah ada terfikir macam mana kalau tak payah bayar, kan? Jadi Allah akan susahkan dia bayar hutang. Tapi siapa yang memang niat nak bayar betul, biasa dia akan boleh bayar, kan? Cuma adab kita pula yang memberi pinjam ini, kalau dia dah due date dia patutnya kena bayar dah, so kita boleh longgarkan sikit tempoh pembayaran, kan? So kalau kita buat itu, bukan kita buat saja-saja tuan-tuan, kita buat itu atas dasar kita mengaji ayat ni, kan? Kita buat itu atas dasar kita baca ayat ni, fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang pinjam duit dengan kamu, berjanji tarikh sekian-sekian nak bayar, datang hari tarikh sekian-sekian tak boleh bayar, dan memang kita tahu dia betul-betul susah, berilah sikit kelonggaran untuk dia tangguh sikit lagi, kan? Dan kalau boleh buat, apa balasan dia? Jawapan dia pahala je tuan-tuan. Setengah-setengah kes memang burn pun. Bagi pinjam ni, terutama orang yang pinjam ni, siapa? Yang pinjam susah nak bayar. Biasa orang paling dekat dengan kita, adik-beradik, dan juga kawan yang paling baik. Itulah yang paling liat nak bayar, kan? Sorry tu silah, memang biasa macam tu. Kalau orang jauh-jauh ni mudah pula, kita nak masak-wasak, nak mesej-mesej, kan? Allah sama lagi, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalaulah kamu niat sedekah teruslah kat dia ni, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, kan? Memang susah kita nak faham macam mana ni, duit dah hilang, kan? Bagi kat dia kalau nak bayar.